Saya bagi situasi tuan. Seorang suami yang dah ada isteri lah, suami. Dia pergi mahkamah, dia isi borang permohonan poligami. Kemudian perempuan dia bunyi ahem dah Datuk. Dan biar hakim mengesahkan, membenarkan poligami suami ni. Tahukah isteri tak rela dimadukan. Jadi soalan Datuk, adakah berdosa isteri ni tak rela dimadukan Datuk? Silakan. Nak jawab susah orang perempuan dah. Isteri saya perempuan dah juga. Yang pertama ialah, saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, memang orang perempuan ni, siapa saja dah, ustazah besar ke, ustazah kecil ke, payahlah ada orang yang suka suami dia menikah satu lagi. Tapi itu tidaklah menggambarkan dia tidak redha dengan hukum Tuhan tu. Dia cuma tak happy benda tu berlaku pada diri dia. Kadang-kala disebabkan faktor-faktor sampingan. Orang setempat di tempat mereka tu, kawan-kawan dia duk tanya pula, suami hang menikah lain ke? Tapi kalau dia duduk di Afrika, sebahagian negara Afrika yang suami kalau tak kahwin lebih pada satu leceh, dia akan tanya, abang bila nak menikah lagi? Kerana kadang-kadang disebabkan faktor semasa. Hatta isteri Nabi SAW pun tak, bila tengok ada Nabi, umpamanya riwayat apabila Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti Haris, Aisyah dia rasa cemburu apabila tengok Juwairah cantik dan seumpamanya. Kemudian berdiri di depan pintu Nabi dan kemudian Nabi tawarkan dia wanita. Cumanya ada beberapa hal masalah. Pertama, dia tak setuju tu hal dia, tapi dia tak boleh bantah benda ni halal untuk suami dia selagi mana suami dia tidak melakukan perkara yang haram, dengan artinya telah tak adil kepada dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Nabi SAW, saya tengok hadis ni di dalam Sahih Bukhari 5 kali Imam Bukhari sebut. Imam Muslim saya tak ingat, lebih kurang 4 kali mengulangi hadis yang sama dengan makna yang hampir sama, iaitu Nabi SAW kata, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litastafriqa safhataha fa inna laha ma qaddira laha. Jangan wanita meminta talak supaya suami dia tu talak saudara perempuan dia. Maksudnya talak ni maksud talak madu dia lah. Jangan dia minta supaya talak madu dia. Dalam riwayat dalam Bukhari juga, la yahillu limra'atin an tas'ala talaqa ukhtiha. Jangan wanita minta talak untuk supaya mentalakkan madu dia. Litastafriqa safhataha, supaya untuk dia ambil semua bolot kat dia. Fa inna laha ma qaddira laha, kata Nabi, kerana bagi dia apa yang Allah takdir untuk dia, dia akan dapat banyak mana. Kadang-kadang dia sangka bila suami kahwin satu lagi, dia rasa bahawasanya mungkin suami itu tak sayang kat dia. Mungkin suami itu akan lebih appreciate dan sayang pada dia. Dan dia kadang-kadang dia sangka mungkin rezeki dah tak ada dah kena bahagi dua. Rezeki dia tetap rezeki dia. Ini yang Nabi SAW sebut. Cuma haram dia meminta supaya suami dia mentalakkan madu dia. Satu. Yang kedua ialah, kahwin ni, suami dia kahwin, tak semesti menjadi rukun nikah ni dia kena bagi tahu kepada isteri dan nombor satu. Kalau sekiranya, melainkan jika tak bagi tahu tu menyebabkan berlaku ketidakadilan. Kalau tak berlaku ketidakadilan, tak ada masalah. Misalnya yang kedua tu tak minta hak apa. Dia hanya minta hak untuk bermalam saja dan dia tak ambil pun hak yang banyak isteri dia yang pertama. Dia tak bagi tahu. Tidak menyebabkan perkahwinan tak sah ataupun suami dia berdosa. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qardawi dia menyatakan kalau itulah dapat mengubat hati yang pertama supaya tidak merasa sedih, maka itu adalah lebih baik dalam sebahagian keadaan lah. Yang ketiga, kalaulah isteri dia tahu dan isteri dia cannot accept
Ni, poligami ni. Dia hari-hari tension, fikir, tidur tak lena, makan tak lalu, buat kerja apa tak boleh. Dia tak boleh hidup dah dengan suami dia. Dia tak boleh nak taat daripada suami dia. Kerana keadaan itu, dia tak terbayang bahawasanya satu hari dia akan bermadu dengan orang lain. Dia tak boleh accept. Dia meminta untuk suami dia menceraikan dia. Kononnya, saya bukan kata suruh. Bolehkah dia minta cerai dalam keadaan itu? Dia boleh propose lah untuk minta cerai. Kerana apabila isteri Sabit bin Qais dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi dinin wala khuluqin walakinni akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tak petikai agama dia dan akhlak dia, tapi aku bencikan kufur di dalam Islam. Maksudnya aku bencikan untuk tidak taat kepada suami, buat benda yang macam jahiliyah. Nabi kata, ataruddina alaihi hadiqatahu, adakah kau nak bagi balik kebun dia? Maksudnya dulu masa kahwin, mahar dia tu kebun. Mau kau bagi balik kebun dia? Dia kata na'am. Nabi panggil Sabit bin Qais. Nabi kata, aqbilil hadiqataka wa talliqha tatliqatan, dan ambil balik kebunmu dan talaklah dia dengan talak. Yang ni dia panggil khuluq ataupun tebus talak. Bagi balik dia punya mahar dia untuk dia menuntut talak. Sepatutnya proses ni dimudahkan apabila perempuan terutama ada surat doktor dia tertekan ke apa. Hakim mahkamah syariah ni dia tak boleh panjang-panjang sangat. Dia kena cerdik. Bila ada masalah macam ni, benda yang nak proceed cepat, dia proceedkan supaya tak ramai orang depression dan seumpamanya.